Baik. Ada satu cerita Khalid kata lah. Kalau tuan-tuan perasan sekarang ni, kenapa tiba-tiba Hadi PAS pergi berjumpa dengan Atok? Sedangkan kita cerita tadi Mali apa semua itu, Atok dan Hadi ni punya pertembungan menyebabkan berlakunya peristiwa Mali. Dan bukan itu saja. Kalau tuan-tuan ingat tak dulu, budak-budak mungkin tak ingat lah, orang tua macam saya ni ingat. Antara benda yang Mahathir pernah kata, Nabi tak cukur janggut sebab tak ada pisau zaman dia. Potong tangan. Mahathir pernah perli pasal potong tangan. Dan PAS, terutama Hadi adalah antara orang yang tak puas hati dengan apa orang kata, dengan Mahathir pada waktu itu sehingga mengatakan macam-macam. Tiba-tiba mereka menandatangani proklamasi darurat. Dan tiba-tiba dalam proklamasi darurat, proklamasi orang Melayu itu, kita tak nampak beberapa watak PAS di dalam itu. Dan minta maaf, mungkin saya tak nampak orang bersatu pun dalam tu. Saya tak nampak Muhyiddin Yassin dalam tu. Dalam satu scene yang lain, kita nampak Muhyiddin Yassin dan Tuan Ibrahim Tuan Man. Kenapa? Ada fraction yang berlaku di dalam Perikatan Nasional sekarang ni. Kita tak cerita lagi gerakan yang tak puas hati dengan tindakan tersebut. Jadi menurut Khalid Samad, dia kata, mungkin sebab dah tak ada dana yang Atok pergi cari apa orang kata, tak ada dana yang PAS pergi cari Atok. Okey, kita baca kenyataan Khalid. Lepas akaun Abah dibeku, PAS cari Atok pula Khalid. Pengarah komunikasi Amanah Khalid Samad membayangkan seakan ada motif tersembunyi di sebalik keputusan PAS untuk bertemu dengan musuh lama, Dr. Mahathir. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh budak-budak netizen. PAS kini mencari sumber kewangan untuk membiayai partinya. Selepas akaun bank Abah dibeku, mungkin kini PAS mencari Atok pula yang dananya masih banyak dalam akaun, tanpa mengira berapa harga yang perlu dibayar. Abah merupakan nama panggilan untuk Presiden Bersatu, manakala akaun parti itulah dibekukan kerana siasatan rasuah. Akaun Bersatu didakwa digunakan untuk menerima sokongan yang kemudian digunakan membiayai kempen pilihan raya. Baik. Seperti mana yang saya sebut hari itu kan, berkenaan dengan bagaimana PAS sekarang ini ada sebilangan daripada mereka sedang berbincang untuk bersama dengan Kerajaan Madani. Dan halangan terbesar untuk PAS nak bersama dengan Kerajaan Madani adalah Hadi Awang. Kenapa? Kan saya cakap hari itu, di dalam PAS itu sendiri ada desakan. Kita perlu dana, kita perlu cari duit, kita perlu nak menghadapi pilihan raya. Tuan Guru buat apa? Apa yang Tuan Guru buat untuk nak dapatkan dana pada kami ni? Kami di kat bawah ni sedang betul lumut nak menghadapi pilihan raya. Kita bukan lawan Pakatan Harapan. Kita bukan lawan Barisan Nasional. Kita lawan kombinasi mereka. Kedah menghadapi masalah, Kelantan menghadapi masalah, Terengganu menghadapi masalah. Terengganu ni terkenal tuan-tuan, negeri yang boleh switch tiba-tiba. Dia boleh sokong PAS, tahun pilihan raya akan datang dia boleh sokong UMNO. Negeri Terengganu memang terkenal sebagai negeri yang memang kepala dia lain sikit berbanding dengan Kelantan. Kelantan ni dia lain sikit. Tapi Terengganu terkenal. Jadi dana itu menjadi masalah kepada mereka sekarang ini. So, satu golongan ini kata, kita kena bersama Kerajaan Madani. Kita nak kena kekalkan 3 negeri. Kalau jatuhlah Terengganu negeri paling kaya antara 3 tu. Jatuh Terengganu, kita tinggal 2 negeri yang paling miskin. Mampus kita nak pergi jaga negeri ni. So, kita kena bersama dengan Kerajaan Madani ni. Kita kena pastikan supaya kita, supaya kita boleh kekalkan sekurang-kurangnya 3 negeri tersebut. Geng yang sebelah sini kata no, tak apa, I will find money, saya akan cari duit. Ada ura-ura mengatakan inilah dia usaha, nak tak nak. Kenapa? Daim sekarang tengah kena siasat tuan-tuan. Pandora Papers, Daim tengah kena siasat. Ada perjumpaan Daim dengan Bersatu, PAS pergi jumpa dengan Atok, Tun Mahathir. #Walatun #Walatun tuan-tuan, Walatun. Dulu bukan main maki orang tua tu. Dulu maki kita, kenapa bersama dengan Mahathir, kenapa bersama dengan Mahathir. Sekarang dia, ni bukan kali pertama dia orang bersama dengan Mahathir tuan-tuan. Ni kali kedua. Ingat tak dulu himpunan bukan Padang Merbuk yang dia orang sign masa tu sama juga, mufakat sebelum terjadinya mufakat nasional. Ya, pada masa itu dia orang bersama masa itu dengan Tun nak membentuk kononnya proklamasi juga untuk orang Melayu. And we must remember, jangan kita lupa akan peristiwa tersebut.
Rupa-rupanya ada kemungkinan juga. Sebab itu ada satu ulasan di bawah. Saya menarik, saya nak baca ulasan ini. Kenapa nyawa bersatu di hujung kuku PAS? Saya baca. Tulisan Hasmi Hashim. Abdul Hadi Awang bersama beberapa orang pimpinan kanan menghadap Dr. Mahathir di kediaman mantan Perdana Menteri itu 2 kali. Di sana mereka menandatangani proklamasi orang Melayu. Foto rombongan yang Hadi turut duduk bersama Mahathir ditularkan entah oleh siapa. Bukan baru sekali ini. Sebuah dokumen yang mengatasnamai Melayu dikeluarkan oleh Mahathir. Dokumen yang maksud dengan sama pernah dikeluarkan dengan pelbagai seperti deklarasi, proklamasi dan sebagainya. Apapun namanya, bahkan apapun isinya, tidaklah begitu bermakna lagi kepada orang bangsa Melayu. Selagi ia ditulis dan dikeluarkan oleh Mahathir, dokumen seumpama itu akan dilihat oleh orang Melayu sebagai helah untuk membakar sentimen bangsa dan kaum semata-mata. Sebagai taktik politik, PAS juga hendak tumpang tui bermain sentimen perkauman yang sama. Moga-moga masih ada lagi saki-baki orang Melayu yang tidak termakan dan percaya bahawa memang Mahathir mahu memperjuangkan nasib orang Melayu sambil menyembunyikan kepentingan yang kini mulai terancam. PAS bukannya tidak sedar Mahathir sudah hilang pengaruh yang signifikan. Parti Mahathir Pejuang kalah, bahkan hilang deposit di hampir ke semua kerusi yang ditangini dalam PR yang lalu. Parti Mahathir itu bukan saja kalah kepada BN atau PH, kalah juga kepada calon PAS dan PN. Bagi yang berakal, menggitar semula perjuangan sebegitu sebenarnya bukan saja tidak berbaloi, tetapi juga membuang masa. Jikalau Hadi menandatangani proklamasi Melayu, Mahathir, ia pertanda yang Hadi juga sedar bahawa bersatu sudah tidak boleh diharap terlalu banyak untuk menambah sokongan orang Melayu kepada PAS. Kemampuan dan pengaruh bersatu hampir sudah ke ceiling, sudah maksima. Nak menjadi 100 orang saja penyokong bersatu pun sudah amat sukar. Buruk atau melemahnya bersatu adalah rahmat buat Hadi dan PAS. Nampaknya kini bersatu juga tidaklah begitu bersatu lagi. Sudah ada bibit-bibit ketidakbersatuan, keputusan dan tindakan dalam bersatu. Dikala Hadi menandatangani proklamasi, rupanya ada segelintir pemimpin kanan bersatu juga turut tanda tangan sekali. Sedangkan tidak sampai 3 bulan lalu, PN melalui bersatu menolak permohonan Mahathir untuk menyertai PN. Walaupun Mahathir sendiri sudah meninggalkan parti berkenaan, tetapi tindakan tersebut dipercayai tidak lebih hanya sekadar helah untuk menyelamatkan Mukhriz yang menjadi presiden tanpa bapaknya. Mukhriz juga dilihat sudah terbebas daripada berada di bawah ketiak bapaknya. Kalau perlu, Mukhriz hendaklah digambarkan mempunyai pergeseran dengan sang bapa. Sebagai anak kepada Mahathir, kita doakan yang baik-baik sahaja. Bye-bye bersatu. PAS tidak terikat untuk melaporkan semua langkah mereka kepada bersatu atau pengurusi PN. Muhyiddin Yassin. PAS boleh dikatakan sekarang merupakan abang besar dalam PN yang mempunyai kelebihan terlalu banyak ketimbang bersatu. Daripada jumlah ahli sehinggalah kuasa pentadbiran negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah. Bersatu ada apa? Nol. Nehi. Hanya jawatan-jawatan yang tidak penting seperti ketua pembangkang dan kononnya pengurusi PN yang boleh diragut pada bila-bila masa. Dalam politik demokrasi, bukan jawatan yang menjadikan seseorang itu sesebuah parti itu kuat, tetapi dihitung daripada bilangan ahli, wakil rakyat serta jumlah ahli akar umbi. Sebuah parti dengan ahli seramai 100,000 takkan sekuat parti yang ada ahli 1.5 juta iaitu PAS. Selain daripada asas ini, faktor lain hanyalah ilusi dan fata morgana kuasa sahaja. Panjanglah banyak artikel ni kan. Baik, boleh baca sendiri. Tapi saya nak bawa apa yang ditulis oleh penulis itu betul. Dan itu antara perkara yang saya bawakan sebelum ini. Saya nyatakan bahawa bersatu sudah hilang segala-galanya. Dia tak ada kuasa. Dia tak ada, maksudnya dia tak ada kuasa, arti kata dia tak ada negeri yang mereka perintah. Dana sudah dibekukan. Sekarang ini sudah disita. Dia dua beza. Dibeku dan disita ni dua benda berbeza. Disimen. Sebelum ini dia dibeku, dia letak dalam freezer, boleh lagi nak ditor. Ditor ni maksudnya boleh lagi nak dicairkan. Sekarang ini disita maksudnya apa? Disita maksudnya dah disimen, tuan-tuan. Sehingga habisnya kes 300 juta, 200 lebih juta tersebut. Selesai kes itu, maka barulah boleh dirilis. Bila? 5 tahun? 7 tahun? We don't know. Sampai habis kes tersebut lah. Kes Muhyiddin Yassin. So apa jadi kalau sekiranya Muhyiddin Yassin didapati bersalah dan benar menerima dana secara haram, bersatu akan diharamkan.
So apa jadi pada ahli-ahli parlimen dan Dewan Negeri? Yang tu tak apa. Yang tu mereka akan bebas. Mereka boleh buat bersatu baru sebagaimana UMNO buat UMNO baru. Itu tak ada masalah. Tetapi dalam masa yang sama bersatu habis. So PAS melihat daripada kaca mata tersebut sebagai apa hala tuju kita lepas ni? Apa hala tuju PAS selepas ini? Mereka mengharapkan bersatu. Itu dia tumpang nama bersatu sebab Muhyiddin Yassin Perdana Menteri. Dia nak tumpang nama bersatu, dia nak tumpang dana bersatu, dia nak tumpang duit bersatu, dia nak tumpang kuasa bersatu supaya naiklah PAS. Tetapi tak sangka dana yang mereka invest ratusan juta, bilion ringgit itu tak berkesan tuan-tuan untuk jatuhkan Pakatan Harapan pada waktu itu dan juga UMNO untuk bukanlah jatuhkan tapi untuk mereka nak naik jadi kerajaan tu tak cukup. Mereka hanya boleh menang 74 kerusi saja rupanya. Tak mampu mereka nak menang walaupun ratusan juta bilion dibelanjakan. Bayangkan tahun 2021 7 juta hanya untuk iklan. Iklan bersatu 7 juta tuan-tuan. Kita tahun 2022 kita tak tahu berapa pula dibelanjakan. Itu baru 2021. 2020, 2021 dalam dana bersatu, dalam akaun bersatu, hampir 300 juta masuk ke dalam akaun bersatu. Derma. Dan itulah kenapa Muhyiddin Yassin sekarang ini didakwa. Kita belum cerita lagi kan jana wibawa, projek kontrak-kontrak. Kita belum cerita lagi tebatan banjir. Jadi dalam suasana dan keadaan dan kemelut yang ada ini, mereka tahu mereka dah tak boleh ke mana. Isu ni tak boleh nak main. Ada yang bangkitkan isu OPR. Saya kata zaman PN 4 kali OPR naik, 3 bulan sekali naik. Sebab itu saya tak nak bawa isu OPR ni. Saya tak salahkan. Saya pernah buat video pasal OPR sebelum ini. Saya kata OPR ini di bawah kuasa Bank Negara Malaysia. Saya tak salahkan PN 4 kali naik pun saya tak salahkan. Sebab dia 3.5 tu turun kepada 1% OPR. Kan? Dia mengganggu rakyat tak mengganggu rakyat itu cerita lain. Tapi maksudnya dia sekarang ini bounce back kepada jumlah asal sebelum PKP iaitu 3.25. Sekarang ni 3. Ada kemungkinan akan naik lagi sehingga at least 3.25. Match pada OPR sebelum PKP. Sebab masa PKP dia turun jadi 1. Kenapa turun jadi 1? Kerajaan bagus ke? Tak, masa tu semua tutup. OPR pun tak guna. Kan? Nak bayar hutang pun tak boleh. So nak kena turunkan jumlah hutang supaya rakyat boleh bayar hutang. Pada waktu itu, bukan kerajaan tentukan, bukan Perdana Menteri, bukan Menteri Kewangan, tapi ditentukan oleh panel dalam Bank Negara Malaysia. Itu cerita lain. Tapi apa isu dia nak bawa? Dia tak ada isu. So dia bangkitlah isu, sekarang ini kerajaan akan bertukar, orang ni akan akan letak jawatan, mereka sekarang ini berada di tempat sekian, gerakan sekian. Cerita tu dah tak ada dah tuan-tuan. Dia nak wujudkan cerita itu atas tujuan apa? Terima kasih Faisal. Kan? Atas tujuan apa? Apa tujuan dia nak wujudkan cerita tersebut? Sebenarnya mudah saja. Sebab dia tak ada modal nak dijual lah. Dia nak kutuk Pakatan Harapan, dia nak kutuk Barisan Nasional yang sign proklamasi dengan Tun Mahathir. Siapa? PAS. Orang yang mendakwa Mahathir lah yang bertanggungjawab atas kematian di Mamali. Yang mereka hina dan kutuk sebagai liberal, sekular selama ini, yang amanat Haji Hadi tu ditujukan kepada UMNO, terutama Mahathir. Dan sekarang 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, mereka tanda tangan proklamasi dengan orang yang mereka tuduh sendiri. Ini bukan agama tuan-tuan, ini politik. Ini masalahnya.